Hai, nama saya Nghi Chun Eun, nomor metrik 2777409, pelajar lari khusus BEER 3043, kaedah penyelidikan. Tajuk saya ialah kaedah transaksi jual beli dalam kalangan pelajar program sains ekonomi di Ignatius Petronas University Utara Malaysia. Hari ini saya akan buat pembincangan tentang bab 4 dapatan kajian 4.1 pendahuluan. Dalam bahagian dapatan kajian, pengkaji akan menghuraikan dan menganalisis data dan maklumat yang dikumpul melalui borang soal selidik dan temubual daripada responden. Dapatan kajian yang dikumpul akan menerangkan semua objektif kajian ini. Pengaji juga akan menggunakan kaedah deskriptif untuk mempersembahkan dapatan kajian ini. Bahagian ini akan melibatkan analisis deskriptif yang merangkumi raja, statistik dan jadual serta analisis sebab dan akibat dan analisis perbandingan untuk mempersembahkan dan menganalisiskan dapatan kajian. 4.2 Dapatan kajian dan analisis kajian. Kajian ini telah melibatkan 56 orang responden menjawab soal selidik yang disediakan. Pengaji telah menggunakan kaedah analisis deskriptif untuk mempersembahkan dapatan kajian yang dikumpul. 4.2.1 Profil demografi pelajar Pusat Pengajian Ekonomi di Ignatius Petronas University Utara Malaysia. Pengaji telah menyediakan borang soal selidik untuk mendapat latar belakang responden. Berdasarkan Raja 4.1 menunjukkan demografi responden berdasarkan jantina. Didapati bahawa majoriti pelajar Pusat Pengajian Ekonomi di Ignatius Petronas UUM adalah perempuan, iaitu 66% berbanding dengan lelaki hanya 34%. Raja Poin 2 menunjukkan umur responden, iaitu pelajar Pusat Pengajian Ekonomi di Ignatius Petronas di UUM yang berumur 19 tahun hingga 23 tahun adalah paling tinggi, iaitu 87%. Diikuti ialah 3% adalah umur 24 tahun hingga 29 tahun. Seterusnya ialah antik responden. Melalui jalan yang telah disediakan, ia menunjukkan majoriti pelajar Pusat Pengajian Sains Ekonomi di Ignatius Petronas UUM adalah kaum Melayu, iaitu sebanyak 39.29%, diikuti 35.71% adalah kaum Cina, manakala hanya 25% adalah kaum India. Menurut Raja 4.3, tahap pendidikan responden, ia menunjukkan 100% pelajar Pusat Pengajian Sains Ekonomi adalah pelajar ijazah sarjana muda. Raja 4.4 ialah raja yang melibatkan semester responden. Menurut raja ini, responden pelajar Pusat Pengajian Ekonomi di Ignatius Petronas UUM yang semester 4 adalah paling tinggi, iaitu sebanyak 28%, diikuti 20% adalah semester 2, seramai 18% adalah semester 5, 11% adalah semester 3 dan 8% adalah semester 6 dan manakala hanya 7% adalah semester 7 dan ke atas. Status responden sebanyak 100% adalah bujang. 4.2.2 Kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai. Terdapat sebanyak 2 soalan telah digariskan berkaitan dengan kekerapan penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tunai dalam sebulan. Responden akan memberikan jawapan berdasarkan skala. Skala 1 ialah sangat tidak kerap, skala 2 adalah tidak kerap, skala 3 ialah sentiasa, skala 4 adalah kerap dan skala 5 adalah sangat kerap. Pengaji telah menyediakan 2 soalan yang berkaitan dengan zona pembelajaran dengan menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tunai dan bukan tunai, dan 2 soalan yang berkaitan dengan barang yang sering dibeli oleh responden dengan menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tunai dan bukan tunai. Raja 4.5 Kekerapan penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tunai sebulan responden.
Raja 4.5 menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 55.4% responden memilih skala 5 iaitu sangat kerap. Sebanyak 37.5% responden memilih skala 4 iaitu kerap dan sebanyak 7.1% responden memilih skala 3 sentiasa. Majoriti responden sangat kerap dengan menggunakan wang tunai untuk membuat perbelanjaan. Raja 4.6 merujuk kepada jumlah perbelanjaan responden dengan menggunakan khayal transaksi jual beli secara tunai. Menurut raja tersebut, terdapat sebanyak 83.9% responden jumlah perbelanjaan ialah RM100 dan ke bawah. Seramai 12.5% responden jumlah perbelanjaan adalah sebanyak RM100 hingga RM200, manakala sebanyak 3.6% responden memilih jumlah perbelanjaan adalah RM200 hingga RM300 dengan menggunakan khayal transaksi jual beli secara tunai dalam sebulan. Seterusnya ialah Raja 4.7 kekerapan penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Berdasarkan raja tersebut, ia menunjukkan peratusan tertinggi ialah 37.5% responden telah memilih skala 5 iaitu sangat kerap untuk menggunakan transaksi jual beli secara tanpa tunai. Sebanyak 35.7% responden telah memilih skala 4 iaitu kerap. Seramai 19.6% responden memilih skala 3, manakala ada 7.1% responden telah memilih skala 2 iaitu tidak kerap untuk membuat perbelanjaan dengan khayal transaksi jual beli tanpa tunai dalam sebulan. Raja 4.8 menunjukkan kepada barang yang sering dibeli oleh responden dengan khayal transaksi bukan tunai. Menurut raja tersebut, terdapat sebanyak 96.4% responden menggunakan khayal transaksi bukan tunai untuk membuat bayaran bil, tambahan nilai teko, penghantaran, tempahan tiket. Seterusnya diikuti oleh 89.3% iaitu barangan harian seperti makanan, minuman, barangan runcit dan alat tulis. Barangan domestik mempunyai sebanyak 42.9% responden telah memilih sebagai barangan yang ketiga sering dibeli oleh responden. 39.3% menunjukkan barangan peralatan tulis, manakala barangan elektrik menunjukkan hanya 30.4%. Menurut Raja 4.9, pengaji mendapati bahawa bentuk khayal transaksi yang pernah digunakan oleh responden yang tertinggi ialah wang kertas dan siling iaitu sebanyak 100% responden. Diikuti ialah e-lompet iaitu sebanyak 94.6% responden. Transaksi dalam talian sebanyak 92.9% responden. Kad debit sebanyak 57.1% responden, manakala kad kredit adalah paling terendah iaitu sebanyak 26.8% sahaja. 4.2.3 Kelebihan dan kekurangan khayal transaksi jual beli secara tunai dan bukan tunai. Terdapat sebanyak 6 soalan yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan khayal transaksi jual beli secara tunai dan bukan tunai telah dikemukakan oleh pengaji kepada responden untuk mengumpulkan data. Berdasarkan Raja 4.10 menunjukkan kelebihan khayal transaksi secara tunai yang dilakukan oleh responden. Sebanyak 35 orang responden sangat setuju, 20 orang responden setuju dan seorang responden tidak pasti. Khayal transaksi secara tunai tidak akan menghadapi isu keselamatan seperti penipuan dalam talian atau penggodaman. Kelebihan seterusnya ialah tidak dikenakan kala bunga. Seramai 34 orang responden sangat bersetuju, 20 orang responden setuju dan seramai 2 orang responden tidak setuju dengan kelebihan ini. Seterusnya, sebanyak 30 orang responden sangat setuju, seramai 20 orang responden setuju, seramai 2 orang responden tidak pasti dan tidak setuju dengan dapat melindungi privasi data dan
identiti pengguna dalam hal kewangan. Kelebihan kailah transaksi secara tunai dapat mengelakkan perbelanjaan berlebihan yang mempunyai bilangan orang responden yang paling tinggi, iaitu seramai 37 orang responden sangat bersetuju dengan kelebihan tersebut. Seramai 18 orang responden setuju dan sebanyak seorang responden sangat tidak bersetuju dengan kelebihan kaidah transaksi secara tunai dapat mengelakkan perbelanjaan berlebihan. Seterusnya ialah Raja 4.11. Ia menunjukkan kekurangan kaidah transaksi secara tunai yang tertinggi seramai 40 orang responden setuju, diikuti oleh 13 orang responden setuju, manakala hanya seorang responden memilih tidak pasti dengan risiko yang tinggi jika membawa banyak wang tunai. Selain itu, sebanyak 38 orang responden sangat bersetuju, 15 orang responden setuju dan 2 orang responden memilih tidak pasti, dan seorang responden tidak setuju dengan kaidah transaksi secara tunai akan terlelah kepada risiko jangkitan dan penyebaran COVID-19 kerana wang tunai membawa kuman atau virus. Kekurangan seterusnya ialah pengguna hanya boleh melakukan transaksi di kaunter yang ditetapkan telah sangat disetujui oleh 30 orang responden. 22 orang responden setuju, seorang responden tidak pasti dan 3 orang responden tidak setuju. Manakala barang yang rosak sukar dipulangkan telah 26 orang responden sangat setuju, 15 orang responden setuju dan 4 orang responden tidak pasti dan 11 orang responden tidak setuju dengan kekurangan ini. Raja 4.12 menunjukkan responden kepada kelebihan kaidah transaksi secara bukan tunai. Raja tersebut menunjukkan responden yang sangat setuju dengan proses pembayaran yang lebih mudah dan pantas seramai 39 orang responden. 16 orang responden setuju dan seorang responden tidak pasti. Kelebihan seterusnya ialah dapat mengurangkan kontak rapat semasa COVID-19 terdapat sebanyak 37 orang responden sangat setuju, 18 orang responden setuju dan seorang responden tidak pasti. Sebanyak 35 orang responden sangat setuju, 20 orang responden setuju dan seorang tidak pasti dengan kelebihan pencurian wang yang rendah akan berlaku manakala kelebihan melindungi wang berbalik kerana kita akan menerima kod kebenaran transaksi, iaitu THC sebelum proses pembayaran tunai. Seramai 30 orang responden sangat setuju, 22 orang responden setuju dan seramai 4 orang responden tidak pasti dengan kelebihan tersebut. Raja seterusnya ialah raja yang melibatkan kekurangan kaidah transaksi secara bukan tunai yang paling tinggi sangat disetujui oleh responden adalah seramai 32 orang responden. Seramai 23 orang responden setuju dan seorang responden tidak pasti terhadap menyukarkan sebahagian pengguna untuk mengawal perbelanjaan jika wang tunai dikeluarkan daripada tangan pembeli. Kekurangan yang seterusnya sebanyak 29 orang responden sangat setuju, 24 responden setuju, 2 orang responden tidak pasti dan seorang responden tidak setuju dengan ia kemungkinan yang tinggi menghadapi isu keselamatan yang serius seperti penipuan dalam talian. Manakala kekurangan yang mudah mendapatkan maklumat peribadi kepada pihak lain mempunyai responden yang setuju, iaitu 50 orang, lebih tinggi daripada responden yang sangat setuju, iaitu 24 orang responden. Sebanyak 3 orang responden tidak pasti dan seramai 4 orang responden tidak setuju dengan kekurangan ini. Kekurangan yang terakhir ialah tidak akan mempunyai sumber alternatif jika akaun bank mengalami masalah teknikal atau pengalaman. Sebanyak 27 orang responden setuju, 24 orang responden sangat setuju, 2 orang responden tidak pasti dan 3 orang responden memilih tidak setuju dengan pernyataan ini. Berdasarkan Raja 4.14 menunjukkan sebanyak 66% responden dari pelajar Pusat Pengajian Sains Ekonomi di Industri Petronas UUN pernah mengalami kes penipuan atas talian, manakala seramai 34% responden tidak pernah mengalami kes penipuan. Raja 4.15 menunjukkan kegerapan kes penipuan yang paling tinggi dihadapi oleh pelajar Pusat
pengajian sains ekonomi di Ignatius Petronas University Utara Malaysia, yaitu seramai 65% responden pernah mengalami kes penipuan atas talian sebanyak sekali, diikuti oleh 25% responden yang mengalami 2 kali kes penipuan atas talian. Manakala sebanyak 10% responden mengalami 3 kali kes penipuan atas talian. Berdasarkan Raja 4.16 menunjukkan aplikasi yang paling tinggi disokong oleh responden ialah Touch and Go dan Red Now Transfer, iaitu seramai 55 orang responden menyokong supaya menggunakan kaidah transaksi jual beli secara bukan tunai, dan seorang responden tidak menyokong kedua-dua aplikasi tersebut dalam kaidah transaksi jual beli secara bukan tunai. Seterusnya ialah aplikasi Boost dan Shopee Pay yang mempunyai sokongan responden yang sebanyak 45 orang. Seramai 11 orang tidak menyokong aplikasi tersebut. Aplikasi kad kredit juga mempunyai seramai 30 orang responden menyokong dan hanya 20 orang responden tidak menyokong, diikuti oleh FavePay seramai 35 orang responden menyokong menggunakan aplikasi tersebut dalam transaksi jual beli secara bukan tunai. Kad debit dan Keeper Pay mempunyai responden menyokong yang sama, iaitu sebanyak 34 orang dan 22 orang responden tidak menyokong aplikasi kedua-dua tersebut sebagai aplikasi kaidah transaksi secara bukan tunai. Manakala Alipay mempunyai sokongan yang paling terendah, iaitu hanya 30 orang responden menyokong dan seramai 26 orang responden tidak bersetuju dengan aplikasi tersebut dapat memupuk pelajar menggunakan kaidah transaksi secara bukan tunai dalam UUM. 4.3 Peneman kajian. Pengaji mendapati bahawa pelajar Pusat Pengajian Sains Ekonomi di Ignatius Petronas University Utara Malaysia UUM lebih mendorong kaidah transaksi secara tunai atau tanpa tunai. Melalui borang suara selidik yang telah diisi oleh responden, pengaji mendapati bahawa pelajar Pusat Pengajian Sains Ekonomi di Ignatius Petronas UUM lebih kerap menggunakan kaidah transaksi secara tunai, kerana sebanyak 31 orang responden, iaitu 55.4% responden telah memilih sangat kerap dalam menggunakan wang tunai dalam urusan jual beli dalam UUM. Manakala hanya 21 orang responden, iaitu 37.5% responden telah memilih kaidah transaksi jual beli secara bukan tunai. Menurut Kepala Kajian lepas, terdapat kelebihan yang mendorong penggunaan aplikasi kaidah transaksi jual beli secara bukan tunai dalam kalangan pelajar, iaitu kaidah transaksi jual beli secara bukan tunai mudah digunakan. Pelajar tidak perlu membawa wang tunai yang banyak dan juga boleh membuat perbelanjaan di mana-mana sahaja tanpa perlu membawa wang tunai. Terdapat satu kelebihan yang berbeza antara kajian lepas dengan kajian pengaji, iaitu penggunaan kaidah transaksi jual beli secara bukan tunai dapat mengurangkan kontak dengan penyakit COVID-19. Dalam kajian ini, penyakit COVID-19 telah menjadi satu unsur yang menggalakkan pelajar menggunakan kaidah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Menurut maklumat yang disarankan oleh WHO dalam The Telegraph telah menyatakan penularan virus COVID-19 boleh melalui wang kertas dan virus tersebut dapat hidup di atas wang kertas selama beberapa hari. Untuk menggunakan penularan COVID-19, penggunaan kaidah transaksi jual beli secara tanpa tunai telah menjadi satu trend baru. Selain itu, kebanyakan responden cenderung membuat perbelanjaan melalui kaidah transaksi jual beli secara tunai telah berbeza dengan jangkaan pengaji. Pengaji menjangkakan kebanyakan pelajar terlibat ini akan memilih kaidah transaksi jual beli secara tanpa tunai berbanding dengan kaidah transaksi jual beli secara tunai kerana pelajar dapat membuat proses bayaran dengan cepat. Seterusnya, pengaji juga mendapati bahawa kebanyakan pelajar pernah mengalami kes penipuan atas talian, iaitu sebanyak 66% responden. Aplikasi yang diharapkan oleh responden supaya pihak UUM dapat disediakan untuk memupuk responden di UUM menggunakan kaidah transaksi jual beli secara bukan tunai. Aplikasi Touch and Go dan Red Now Transfer mempunyai persetujuan yang paling tinggi. 4.4 Kesimpulan.
Bahagian bab 4 ini telah menerangkan dan menganalisiskan lapatan kajian yang dikumpul oleh pengkaji melalui borang suara selidik dan telah dipersembahkan dengan menggunakan kaedah deskriptif iaitu dalam bentuk jaluar raja dan statistik. Bab 5 Rumusan 5.1 Pendahuluan. Lapatan kajian yang diperolehi oleh pengkaji menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar Pusat Pengajian Ekonomi di Ignatius Petronas Universiti Utara Malaysia adalah semester 4 dan pelajar perempuan adalah lebih ramai berbanding dengan pelajar lelaki. Majoriti pelajar terlibat ini berbangsa Melayu. Tambahan pula semua pelajar adalah bujang. Selain itu, pengaji mendapati pelajar Pusat Pengajian Sains Ekonomi lebih suka kaedah transaksi jual beli secara tunai berbanding dengan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Pengkaji juga mendapati bahawa kebanyakan responden membuat perbelanjaan secara tunai dan bukan tunai adalah sebanyak RM100 dan ke bawah. Barangan yang sering diberi oleh mereka secara tanpa tunai ialah barangan halal seperti makanan, minuman, barangan runci dan alat tulis. Selain itu, pengkaji mendapati kelebihan yang mendorong responden menggunakan kaedah transaksi secara tunai ialah dapat mengelakkan perbelanjaan berlebihan dan tidak akan menghadapi isu keselamatan seperti penipuan talian atau penggolaman. Manakala kelebihan yang mendorong responden menggunakan kaedah transaksi jual beli secara bukan tunai adalah kerana ia dapat menggunakan proses pembayaran dan boleh mengurangkan kontak rapat semasa COVID-19. Seterusnya, untuk menggalakkan pelajar Pusat Pengajian Sains Ekonomi di Ignatius Petronas UUM menggunakan kaedah transaksi jual beli secara bukan tunai, aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh UUM telah menjadi kunci. Oleh sebab itu, pengaji telah memberikan sasaran terhadap implikasi LASA membuat peramadan dan mencadangkan penyelesaian untuk menggalakkan pelajar menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. 5.2 Implikasi dasar. Pihak kerajaan haruslah melaksanakan dasar ekonomi digital secara berterusan di seluruh Malaysia supaya ia dapat menggalakkan semua peniaga dan pengguna termasuk pelajar universiti menggunakan kaedah transaksi secara bukan tunai. Melalui dasar tersebut, pihak kerajaan dapat mendorong semua peniaga menyediakan platform pembayaran digital untuk membolehkan pelajar-pelajar membuat pembayaran melalui kaedah transaksi tanpa tunai. Sekiranya semua peniaga menyediakan platform pembayaran digital yang dapat membolehkan pelajar menggunakan di semua tempat, maka pelajar-pelajar tidak perlu risau terhadap kaedah tersebut tidak dapat digunakan di sesetengah tempat yang tidak menyokong kaedah transaksi tersebut. Selain itu, dasar meningkatkan akses internet adalah sangat penting. Internet yang kuat dan stabil adalah syarat utama untuk menggunakan kaedah transaksi secara bukan tunai. Kestabilan internet di sesetengah kawasan Malaysia masih lemah, terutama di kawasan-kawasan yang pendalaman. Ketidakstabilan internet telah menyebabkan kaedah transaksi bukan tunai susah digunakan di kawasan-kawasan pedalaman. Justeru pihak kerajaan haruslah mengambil tindakan untuk meningkatkan akses pencapaian internet yang lebih stabil dan kuat ke seluruh tempat di Malaysia. Seterusnya, pihak kerajaan hendaklah melaksanakan dasar perlindungan data peribadi yang ketat supaya dapat mengelakkan bocoran maklumat peribadi pengguna kepada pihak lain. Tindakan yang diambil oleh kerajaan dapat mengurangkan kes penipuan cyber. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh mengubah undang-undang yang lebih ketat kepada pihak yang menggodam atau membocor data peribadi pengguna kepada pihak lain. Hal ini bukan sahaja dapat mengurangkan kes jenayah cyber, tetapi ia juga dapat meyakinkan pelajar-pelajar dan orang ramai untuk terus menggunakan kaedah transaksi secara bukan tunai dalam kehidupan harian. 5.3 Ramadan. Dasar ekonomi digital dapat menggalakkan pelajar-pelajar dan orang ramai menggunakan aplikasi wang bukan tunai. Selain dasar ini, juga dapat merangsangkan ekonomi negara kerana penggunaan kaedah transaksi bukan tunai dapat menggalakkan pengguna membuat perbelanjaan. Kadar jenayah juga dapat diturunkan kerana tiada mata wang tunai yang banyak dan nyata untuk dicuri oleh perompak. Namun begitu, sekiranya dasar ini tidak dijalankan
dilakukan dan dilaksanakan secara berterusan. Pelajar-pelajar mungkin akan menghadapi masalah kegagalan bayaran dengan kaedah transaksi secara bukan tunai apabila pengguna berada di tempat yang tidak menyokong platform pembayaran digital dan tidak membawa wang tunai yang secukupi. Selain itu, meningkatkan kekuatan akses internet yang dapat menambah baik keadaan rangkaian dan internet di Malaysia juga dapat meningkatkan kesanggupan pelajar menggunakan kaedah transaksi secara bukan tunai. Internet yang stabil dan kuat membolehkan pelajar tidak perlu risau akan menghadapi masalah kegagalan transaksi atau terpaksa menunggu disebabkan oleh masalah internet yang tidak stabil semasa membuat bayaran di kaunter. Sekiranya akses internet yang tidak dikuatkan dan menggegarkan keadaan semasa akan menghadang sebahagian daripada pengguna berpotensi menggunakan kaedah transaksi secara bukan tunai. Kestabilan dan kemudahan akses yang lemah akan menyebabkan peniaga dan pelajar-pelajar akan berhenti menggunakan aplikasi kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Seterusnya, dasar perlindungan data peribadi adalah sangat penting. Dasar ini dapat melindungi data peribadi kerana ia dapat memberi jaminan kepada pelajar yang menggunakan kaedah transaksi secara bukan tunai. Perlindungan data peribadi adalah perkara yang diutamakan untuk mengelakkan diri daripada kes penipuan. Namun begitu, sekiranya kesedaran melindungi data peribadi tidak meningkat dalam kalangan pelajar, kadar jenayah dan mangsa jenayah cyber akan terus meningkat. Pelajar juga akan menolak menggunakan aplikasi kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai kerana ia mempunyai risiko membocorkan data peribadi. 5.4 Cadangan. Pihak kerajaan boleh memperuntukkan bajet kepada syarikat-syarikat mengeluarkan aplikasi kaedah transaksi secara bukan tunai untuk membiayai syarikat menjalankan promosi untuk menarik pelajar-pelajar dan pengguna mula menggunakan kaedah tersebut. Selain itu, semua peniaga juga harus menyediakan pelbagai platform pembayaran digital supaya pelajar dan pelanggan mempunyai pilihan untuk memilih aplikasi kegemaran mereka. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu memperuntukkan sejumlah besar untuk memastikan akses internet adalah sentiasa lancar dan stabil. Telekom Malaysia (TM) perlu membuat analisis untuk mengetahui keadaan rangkaian setiap kawasan di seluruh Malaysia supaya dapat membuat rancangan untuk meningkatkan akses internet dengan efektif dan juga dapat memastikan kawasan yang perlu menambahkan alat peralatan akses internet. Tindakan ini adalah penting untuk membolehkan para pengguna menggunakan aplikasi kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai tanpa menghadapi masalah internet. Seterusnya, pihak kerajaan harus mengubah dan menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan tegas supaya dapat menghalang penjenayaan daripada mendapatkan data peribadi pengguna secara haram. Penjenayaan hendaklah dikenakan hukuman yang lebih berat daripada hukuman semasa supaya dapat menakutkan penjenayah yang hendak menjalankan pencerobohan data peribadi secara haram. Syarikat aplikasi kaedah transaksi secara bukan tunai perlu mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan supaya maklumat data peribadi pengguna dapat terjamin. 5.5 Kekangan kajian. Pengaji telah menghadapi kekangan semula jari semasa menjalankan kajian ini. Kewujudan pandemik COVID-19 telah menghalang pengaji untuk mengumpulkan data responden yang ramai dan untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Kajian ini dijalankan melalui internet. Selain itu, pengaji juga menghadapi kekangan manusia semasa menjalankan kajian ini. Terdapat beberapa responden yang tidak berminat untuk mengisi sebarang soal sedidik telah menjadi satu masalah yang akan menghalang kelancaran kajian ini. Kebanyakan responden akan mengabaikan mesej yang dihantar oleh pengaji pada kali pertama. 5.6 Saranan. Pengaji berharap boleh mengumpulkan data responden secara bersemukan dengan sebaik mungkin supaya pengaji dapat bertanyakan lagi soalan kepada responden dan dapat maklumat yang lebih lanjut. Mengumpulkan data secara bersemukan bukan sahaja boleh mendapatkan data yang lebih tepat, tetapi ia juga dapat responden yang lebih ramai. 5.7 Kesimpulan.
Kesimpulannya, pengaji telah berjaya menjalankan kajian ini melalui borang soal selilik atas talian untuk mendapatkan data dan maklumat berkaitan dengan objektif kajian yang hendak dikaji. Pengaji telah menganalisiskan dapatan kajian ini dan mendapati terdapat satu kelebihan yang mendorong pelajar Pusat Pengajian Sains Ekonomi di Ignatius Petronas University Utara Malaysia menggunakan aplikasi kaedah transaksi secara bukan tunai, iaitu penggunaannya dapat membuat proses pembayaran yang lebih mudah dan pantas adalah lain dengan kajian lepas yang lain. Pengaji juga mengemukakan pelbagai carangan kepada pihak UUM untuk menghadapi dan mengurangkan isu yang akan ditimbul apabila kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai mudah dipromosikan oleh pihak UUM. Pengaji menghadapkan carangan yang dijalankan dapat menghadapi cabaran yang dihadapi oleh pelajar semasa menggunakan aplikasi kaedah transaksi secara tanpa tunai. Sekian, terima kasih.